Anda risau tentang barangan-barangan anda yang ditinggalkan di premis dan anda mencari kawasan-kawasan yang lebih privasi untuk dijadikan premis anda, jangan risau, kami akan bantu anda. Saya Nakib Rahimi, property expert anda. Sekarang saya berada di satu warehouse yang sangat-sangat terbaik yang lokasinya berdekatan dengan highway Ipoh Lumut, iaitu sekarang kita berada di Mengelembu. Dan semestinya warehouse ataupun kilang ni sangat-sangat terbaik dan akan memenuhi cita rasa anda sebagai seorang usahawan SME. Nak tengok lagi lanjut? Jom ikut saya. Okey, apa yang bestnya dekat kilang ataupun warehouse ni, ianya berkeluasan sehingga 40 kali 70 kaki dan ketinggian dia mencecah sehingga 30 kaki. Tak percaya? Tengok ni. Pernah tak anda terfikir, kan senang, mudah kalau kita boleh masukkan lori kita dalam kilang kita sendiri. Dekat sini, apa yang bestnya adalah bila lori anda masuk, drop off barang anda, punggah barang anda dan hanya perlu keluar ikut di belakang. Tak perlu berpatah balik. Sebab apa? Di sini kita ada dua pintu yang berbeza, iaitu lori boleh masuk di pintu hadapan dan boleh keluar di pintu di belakang. Mudah kan? Ya. Yeah. Oh, dekat sini memang tak trick sebab apa? Kita pakai 3-phase electric. Jadinya segala mesin berat ke mesin ringan semua boleh tampung. Anda tak perlu keluarkan duit yang lebih untuk modify jadi 3-phase electric. Senang kan? Walaupun kilang ni berketinggian 30 kaki, anda tak perlu risau dan tak perlu rasa penat untuk tarik roller shutter. Kerana di sini kita menyediakan automatic roller shutter. Macam mana? Tekan je lah. Mesti anda terfikir kan, kilang ni hanya untuk kerja-kerja yang berat ataupun simpan barang. Sebenarnya tak. Di kilang ni juga kita menyediakan office yang selamat dan sesuai untuk anda. Jadi kepada owner-owner company, jangan risau kerana office telah kami sediakan. Ini adalah bahagian yang paling saya suka. Kepada manager-manager kilang ataupun orang yang memantau staff, jangan risau kerana di bahagian atas kita juga menyediakan tempat untuk anda memantau staff dan pekerja anda. Tak percaya? Okey, turun turun barang tu. Alright, good. Kan saya dah kata tempat ni tempat yang privasi dan semestinya ada pengawal keselamatan yang akan menjaga premis atau kilang anda. Okay, thank you uncle. Jadi macam mana? Dah tengok semuanya kan? Menarik tak? Jadi apa tunggu lagi? Ini adalah masa yang paling sesuai untuk anda tingkatkan serta kembangkan bisnes anda. Satu perkara dan satu berita yang menarik saya nak kongsikan kepada anda. Kami di sini menyediakan satu package yang sangat-sangat menarik untuk pelaburan SME dan semestinya ianya akan menguntungkan dan menjimatkan duit anda. Nak tahu apa package yang menarik tu? Jangan lupa untuk berhubung dengan tim Safrish Properties kita. Sekian saja daripada saya, Nakib Rahimi, property expert anda. Thank you so much and Assalamualaikum. Rumah berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol yang elegan, mewah dan yang paling penting bukan di Spanyol tetapi hanya di Batu Gajah, Perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Jom, hari ini saya nak bawa kepada anda berjalan-jalan dengan saya. Kita melihat satu rumah yang berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol. Tapi bukan di Spanyol, hanya di Batu Gajah, Perak. Jadi apa yang ada di Batu Gajah ni adalah yang pertama kita ada Perak Premium Outlet yang mana akan dibuka pada bulan 5 2021 hanya seberang daripada projek kita ni. Dan kalau you all nak tahu, di Batu Gajah ni adalah center untuk ke Ipoh, untuk ke Gopek, untuk ke Parit. Jadi sangat-sangat mudah untuk anda yang bekerja di luar daripada kawasan Batu Gajah. Jadi apa tunggu lagi? Jom ikut saya.
Kepada anda yang baru sahaja berkahwin ataupun masih mencari rumah pertama, di sini adalah tempat yang terbaik untuk anda. Dengan keluasan binaan 20 kali 70 dan bukan itu sahaja, disediakan juga 4 bilik tidur serta 2 bilik air. Semestinya ianya akan memberikan keselesaan kepada anda serta keluarga anda. Mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai keluarga yang besar, ahli keluarga yang ramai. Jangan risau dan jangan lagi segan kerana di Spanish Garden ni kita menyediakan ruang makan yang sangat besar dan sangat selesa. Boleh menempatkan 7 orang dalam satu masa. Tak percaya? Tengok ni. Mungkin ada di kalangan anda yang risau, yang khawatir, takut. Sebab apa? Sebab bila duduk rumah teres ni, kebanyakannya adalah rumah yang berhaba, rumah yang panas dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana di Spanish Garden ni kita berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol dan shillingnya lebih tinggi daripada rumah yang biasa. Tak percaya? Tengok ni. Biasa kan kalau kita pergi rumah teres, kebanyakannya ruang yang sempit, dapur yang kecil, yang mungkin akan menyebabkan isteri atau pasangan kita sering memarahi kita ataupun naik angin tiba-tiba. Tapi best tak kalau anda dapat hadiahkan pada pasangan anda ataupun isteri anda sebuah dapur yang cukup selesa, yang mungkin akan membuatkan mereka ni akan sentiasa ke dapur untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk anda serta ahli keluarga anda. Menarik bukan? Saya yakin dan pasti anda yang menonton video ini pastinya dah tak sabar untuk menghadiahkan kediaman ini kepada ahli keluarga anda. Jadi bersempena dengan MCO, kami menawarkan booking fee serendah RM250 sahaja. Tapi ingat, unit sangat-sangat terhad. Jadi apa tunggu lagi? Jom buat tindakan yang segera untuk hadiahkan kediaman ini kepada mereka. Apa tunggu lagi? Untuk maklumat serta soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus menghubungi nombor yang tertera. Jadi saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safish. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Cik Patricia dari tim Safish. Jadi hari ini saya berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Syamil. Jadi Cik Syamil, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syamil, umur 24 tahun. 24 tahun, okey. Jadi Cik Syamil beli rumah kat mana ke? Beli dekat Cemor Megah. Cemor Megah. Jadi apa perasaan Cik Syamil bila dapat beli rumah ni? Rasa mak bangga lah dapat beli rumah. Bangga seronok. Okey, so adakah Cik Syamil berpuas hati dapat beli rumah kat Cemor Megah ni? Memang puas hati. Dekat dengan tempat kerja, dekat dengan family, semua dekat. Wow, okey. So, kenapa Cik Syamil pilih beli rumah waktu sekarang ni? Sebab masa muda ni tak ada banyak hutang, tak ada apa kan. Sebelum kahwin boleh sesuai rumah. Okay. Dan kalau boleh, saya nak tahu Cik Syamil kerja dekat mana, sebagai apa dan berapa gaji basic? Saya kerja sebagai JMT, sebagai dispatch. Dispatch. Gaji? Gaji RM1,300. RM1,300, bawah RM2,000 kan? RM1,000. Jadi dia tak sangka lah gaji bawah RM2,000 tapi mampu beli rumah kan? Betul. Betul. Jadi adakah Safish ni membantu Cik Syamil untuk membeli rumah? Sangat membantu lah. Sangat membantu? Sangat membantu. Dan macam mana berurusan dengan Safish? Memang senang. Senang? Senang je. Semua talian je. Online je lah? Online je. Online je, okey. Jadi, Cik Syamil, bagi suggestion untuk anak-anak muda di luar sana yang still lagi tak memiliki rumah. Saya suruhkan belilah rumah saya muda ni sebelum beli kereta apa kan. Sebab
tahun ni apa kita rate dia tengah rendah sebab zaman KP ya. Betul. Berapa je Syamil nak bagi dalam 10 bintang? 12 bintang. 12 bintang? 12 bintang juga. Wah, lebih sangat. Okey, jadi jom kita sebut Starfish terbaik, okey? Starfish terbaik. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua yang menonton live di page Starfish. Seperti biasa, setiap malam kita akan buat live session bersama dengan anda semua. Okay guys, viewers malam ni rendah sangat lah. So minta tolong share dulu. Okay, minta tolong share dulu kepada yang lain kan. Dapat 20 ke, okay lah kan. Rendah sangat ni, kau apa, tak bakat apa pergi dinner ke apa ni, rendah sangat ni. Okay, so minta you all semua yang menonton live ni boleh tolong share dulu. Okay, sebelum saya nak jemput saya punya panel malam ni, which is malam ni tajuk yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus, especially mereka yang masih lagi beranggapan yang setiap orang mati kalau banyak hutang dia akan matilah hutang. Okay, so that's why malam ni akan merungkaikan segala-galanya kan, akan memberikan tahu kepada anda, betul ke kalau kita ni banyak hutang kita akan mati dalam hutang kan. Orang cakap kalau orang mati dalam hutang ni kan, dia punya roh tu tersangkut kan, disebabkan mati banyak hutang kan. Tapi kita tak sure lah betul ke tak. Betul, memang betul benda tu kan. Cumanya betul ke orang yang apa cakap, orang yang kalau banyak hutang ni dia confirm mati banyak hutang. Tapi yang peliknya ada setengah orang yang dia dah kalau dia banyak harta, dia akan pupuk lagi banyak harta dan lagi banyak hutang. Kan kita pelik kan. Tapi kita yang tak ada harta ni punyalah takut nak mati dalam keadaan ada hutang. So which is malam ni topik yang akan merungkaikan segala-galanya. Topik yang akan memberitahu kepada kita semua, betul ke kalau kita ni mati kalau kita ni mati banyak hutang, kita pun akan mati dalam keadaan berhutang kan. Betul tak tanggapan tu? So maknanya tak boleh ke kita nak ambil harta banyak-banyak? Tak boleh ke kita nak ada hutang banyak-banyak? Salah ke kita nak ada hutang banyak-banyak? Okay, sesuai malam ni saya menjemput orang yang lebih expert untuk menceritakan tentang perkara ni kan. Mungkin sebelum ni saya mungkin pernah buat live session dengan anda semua ceritakan pasal benda ni, tapi saya bukanlah expert dalam bidang ni. Okay, so that's why saya panggil orang yang lebih pakar, orang yang lebih expert untuk menceritakan tentang topik ni. Guys, sebelum saya nak jemput dia kan, saya minta you all semua kalau belum share boleh tekan button share dulu sebab rendah sangat ni. Come on lah, tak macam semalam kemarin kan tinggi. Rendah sangat ni, korang ni malam weekend dia tak main phone ke apa. Okay, so boleh share dulu, boleh sharekan dulu kepada yang lain supaya mereka pun aware dengan apa yang kita buat pada malam ini. Alright, so kalau you all nak tag kawan-kawan, tag member ke apa semua kan, boleh tag mereka sebelum saya nak jemput kita punya panel pada malam ini. Alright, okay, sebenarnya topik-topik yang kita bagi setiap hari kita dah rancang. So kalau you all perasan daripada first day, second day, third day, semuanya kita dah orang cakap apa, merangkumi ilmu-ilmu yang sebenarnya penting, especially mereka-mereka yang nak beli property. So contoh macam malam ni kan, bila beli property of course melibatkan hutang. So that's why mungkin kita fikirkan, mungkin semalam dah semangat lah kan dengar cerita pasal nak buat dekor rumah. Lepas tu malam sebelum tu dah tahu dah kenapa wanita-wanita ni penting ada rumah sendiri. Malam sebelum tu saya pula dah cerita kan tentang sikap-sikap habit semua kan. Dah semangat nak beli property ni. Tiba-tiba nak beli property terfikir pula, kalau aku ada hutang ni, hutang atau ribu ni macam mana ni kan. Nak beli kereta, nak beli rumah semua macam mana. Mak aku cakap kalau banyak hutang ni kita mati dalam keadaan berhutang masuk neraka kan. So benda-benda tu normally, especially Malay lah kan, kita sebagai bangsa Melayu ataupun orang Islam percaya benda tu. Tapi setiap masalah of course ada solusi. Okay, setiap masalah of course ada solution dia. That's why saya panggil orang yang boleh solvekan isu ni supaya anda lebih jelas, lebih clear dan lebih peka tentang tajuk yang kita nak sharekan pada malam ini. Alright, so tak apa, walaupun viewers kita rendah malam ni, okay, tak apa, you all dah join malam ni boleh tekan button share dulu. Alright, so tak apa, saya akan jemput juga kita punya panel malam ni. So saya menjemput alright, Imam Masdi bersama dengan saya pada malam ini. Alright, okay guys, by the way kan, Imam Masdi ni dia memang buat duit ni dia pandai lah, buat protek-protek ni dia pandai. Ada setengah orang dia pandai buat habiskan duit kan, dia beli property lah, dia beli tu, dia beli ni kan. Tapi kalau nak tahu beli property ke whatever semua tu, itu adalah strategi attack kan. Tapi sebenarnya bila terlalu banyak attack,
sometimes orang lupa untuk defense. Okay, sometimes orang lupa untuk bertahan kan. Katakanlah tiba-tiba mati ke, katakanlah tiba-tiba dia lumpuh ke apa semua kan, tiba-tiba tak ada siapa nak cari nafkah untuk keluarga dia, tak ada siapa nak bantu keluarga, tak ada siapa nak cari keluarga dia. So defense tu dia tak ada, dia attack je. So kalau orang tahu, kalau orang yang strategi perang ni hanya untuk attacking saja, mungkin sampai tahap dia tak ada energi ke, dia apa semua, dia akan selangkah ke belakang. So kalau dia tak ada defense yang betul-betul strong, maybe dia akan kalah dalam perlawanan tu. So that's why malam ni kita dah cerita dah tentang attacking 2-3 hari sebelum ni. Malam ni kita mau fokus kepada defending. Okay, tajuk kita malam ini adalah strategi mati, strategi tak nak mati dalam hutang. Okay, which is benda tu memang sangat-sangat terkesan kepada bangsa Melayu kita ni kan. Kalau boleh tak nak mati dalam hutang, itulah ratib dia hari-hari kan. Aku tak nak buat hutang, aku tak nak mati dalam hutang, benda tu dia boleh takut. That's why malam ni saya panggil orang expert untuk menerangkan kepada anda, betul ke kita akan mati dalam hutang? Okay, so ya ataupun tidak, Imam Masdi sendiri akan berikan solution kepada anda. Alright guys, so saya menjemput Yang Masdi untuk memperkenalkan diri dia. Sementara tu you all boleh tolong tekan button share dan make sure live malam ni havoc gila dan ramai orang view. Alright, so Man, silakan. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Salam. sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada Syauqi sebab sudi untuk jemput saya join live pada malam ini. Okay, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Iman binti Masdi. Biasanya orang panggil saya Iman. Okay, saya bekerja sebagai takaful advisor daripada company Etika Takaful dan di bawah agensi AGG. Okay, jadi untuk tajuk pada malam ini adalah strategi mati tak tinggal hutang Strategi bagi saya hutang. macam tajuk ni sangat menarik sebab dia deep tajuk ni deep sebab dia kaitkan dengan mati dan juga hutang. Betul. Kan. Jadi sebelum tu saya nak cerita sikit lah macam hutang ni kan. Hutang ni memang Syauqi cakap tadi, memang orang hutang, orang biasanya beli harta banyak-banyak tapi hutang banyak kan. Hutang, beli harta, hutang pun makin banyak. Okay, tapi betul ke kalau mati kita akan hutang kita tak boleh settle kalau kita mati? Macam mana kita nak settlekan tu? Okay, jadi saya nak bagi tahulah yang hutang ni ada 2 jenis. Okay, ada hutang baik, ada hutang jahat. Betul tak Syauqi? Betul, sure, betul. Kan. So, hutang baik ni memanglah hutang yang bagi benefits lah kat kita. Contohnya kalau kita buat bisnes, kita buat hutang. Itu good. Betul. Kan. Tapi kalau hutang jahat ni, kalau boleh kita elakkan lah daripada hutang jahat ni. Macam mana hutang jahat tu? Okay. Hutang jahat ni saya bagi situation lah. Okay. Contohnya lah, kalau kita kerja gaji dalam 5,000, okay? Tapi kita beli phone yang berharga 3,000. Wow. Kiranya kita beli phone yang lebih separuh lah daripada gaji kita, betul tak? Betul. Ada orang macam tu. Sebab dia nak puaskan nafsu dia beli phone yang berharga lebih daripada gaji dia. Jadinya dia buatlah hutang. Dia buat installment. Every month dia bayar 200, 300. Semata-mata untuk phone yang berharga 3,000 tu. Betul. Dulu kalau beli phone, orang tak pernah dengar cerita lagi lah orang beli phone berhutang. Tapi zaman sekarang ni dah menjadi macam satu trend. Orang nak follow trend, dia terpaksa buat hutang untuk beli handphone yang mahal-mahal lah kan. So, ya, betul. itulah, senang sangat buat hutang sekarang ni kan. Terlalu mudah. Ya, betul. Memang kalau memang ada orang macam tu. Jadi kalau boleh lah saya nasihatkan elakkan daripada hutang jahat ni. Kalau boleh jangan berhutang lah. Benda-benda kalau kita tak mampu nak beli benda tu, jangan beli. Macam tu. Okay, betul. Saya suka quotes ni. Kalau tak mampu kita jangan beli. Simple, betul tak? Yes. Kadang-kadang kita ni pepatah Melayu tu betul lah dia cakap. Ukur baju di badan sendiri kan. Kalau kita tak mampu, tak payahlah belikan, janganlah ikut orang, betul tak? Just pakai apa yang kita ada saja. Betul. Continue kan?
Live maksudnya macam orang saya cakap live within our means lah. Belanja mengikut kemampuan kita. Kalau gaji RM5,000, buat cara gaji RM5,000. Macam tu lah. Okay? Jadi, macam mana kiranya financial planning tu sangat penting. Betul tak Syauqi? Betul. Kita kena urus duit kita tu betul-betul supaya hidup kita tenang lah. Macam tu. Jadi, kalau lah kita dah buat financial planning memang bagus punya lah. So, tapi kita still ada hutang. Ada hutang yang kita tak boleh elak. Sebab itu kiranya keperluan kita. Contohnya macam Syauqi cakap tadi, hutang untuk beli rumah. Hutang untuk beli rumah, untuk beli kereta. Semua tu keperluan kita. Kita tak boleh elak lah daripada hutang tu. Sebab kita tak boleh lah nak bayar lamsam semua harga rumah tu, kita tak boleh lah bayar lamsam. Kita kena buat loan apa semua, betul? Betul. Jadi Tak bijak juga beli cash, betul tak? Tak bijak juga beli rumah cash. Betul? Kan? Jadi memang kita akan berhutang juga. Okay? So macam mana kita dah berhutang. So bila dah berhutang tu, kita kena bertanggungjawab lah dengan hutang kita tu. Kita kena cuba manage hutang kita tu. Macam mana apa akan jadi dekat hutang kita tu kalau kita dah tak ada nanti. Masa kita hidup, kita boleh lah bayar hutang bulan-bulan, betul tak? Tapi macam mana kalau kita dah mati nanti? So kita kena buat planning untuk buat planning macam mana kita nak settlekan hutang after kita meninggal tanpa menyusahkan orang lain. Exactly. Itu ayat yang paling mahal lah. Kita buat hutang tapi make sure jangan menyusahkan orang lain. Dan guys, kalau you all boleh komen dekat bawah, saya dapat satu quotes yang bagus Imam beritahu tadi, bertanggungjawab dengan hutang kita. Right guys, boleh komen dekat bawah, bertanggungjawab dengan hutang kita. Saya rasa quote tu sangat-sangat bagus lah. Ada setengah orang yang dia pandai buat hutang tapi dia tak pandai bertanggungjawab dengan hutang yang dia buat. So dia pandai buat kan credit card, personal loan 2000 semua kan dia pandai buat, tapi dia tak pandai bertanggungjawab dengan hutang yang dia buat. So words bertanggungjawab tu sangat-sangat penting lah. Maknanya orang yang maaf kalau dia tak setuju, bagi saya kalau orang yang tak bayar hutang dia dengan baik ataupun gagal urus duit-duit dia dengan baik, maknanya dia seorang yang tidak bertanggungjawab. Setuju tak Iman? Betul tak kan? Tanggungjawab ni bukanlah kepada manusia sahaja, tapi kepada hutang lah, kepada macam-macam benda. So that's why hutang pun salah satu tanggungjawab kita untuk bayar kepada bank. Sometimes kan orang dia pandai buat hutang, tiba-tiba kan bila waktu dia bayar cantik okey lah, tiba-tiba waktu dia tak boleh bayar dia salahkan. Oh, bank ni lah kapitalis, bank ni desak-desak aku, bank ni tak guna kan. Sedangkan pilihan untuk buat hutang tu adalah masing-masing punya pilihan lah kan. Tak ada siapa yang paksa kita buat hutang, tak ada siapa yang tolonglah buat hutang dengan saya, tak ada. Semuanya bergantung kepada pilihan kita. Tapi ramai juga orang hari ini yang gagal buat pilihan yang baik dalam hidup dia. Nampak kawan beli tu dia nak beli, nampak kawan beli ni nak beli. So that's why pentingnya kita bertanggungjawab dengan hutang kita. Okay, I love this word, sangat-sangat powerful, sangat-sangat bagi saya best lah ayat tu. Okay guys, malam ni dah ramai yang join sikit. Okay guys, saya minta jasa biar you all semua, kalau you all belum tekan button share, boleh tekan button share dan make sure lagi ramai orang dapat tahu apa yang kita tengah buat malam ni. Which is malam ni adalah perkongsian ilmu. Saya jemput panel yang sangat expert dalam bidang kewangan, which is Imam Masdi, memang dah expert dalam bidang kewangan, so nak ceritakan tentang keuangan kepada anda. So kalau you all belum share lagi, boleh sharekan kepada kawan-kawan anda. So saya nak berikan e-book secara percuma malam ini. Alright, e-book strategi miliki rumah sebelum umur 30 tahun. Kalau you all lebih 30 tahun pun tak ada masalah lah, boleh je for free. Right, e-book ni sepatutnya saya boleh jual pada harga RM199, tapi saya nak bagi for free saja untuk anda yang betul-betul komit, like dan share live kita pada malam ini. So nanti pada akhir live ni, tim saya akan pastekan link, so you all boleh download e-book tu di link tersebut. So jangan syarat dia adalah tolong tekan button share dan tekan button like. So make sure lagi ramai orang dapat tahu apa yang kita tengah diskusi pada malam ini. Okay, jap Mas, saya baca apa-apa yang ada kat sini. Baik. Alright, okay. Saya baca beratas lah. Okay, Nabila Aliani. Hai Iman, kawan kot kan? Okay, siapa lagi? Ni Nabila juga, ni Nabila Huda. Okay, Nabila Huda, hai Iman. Okay, Nakib Raimi, hai Iman. Okay.
Alright, so bos ada juga, bos. Oh. Puan Rina ada. Alright. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada kat sini. Guru Syaidi Fauzi. Assalamualaikum. Dia kata. Okay. Right, next. Siapa lagi? Atira Nayan. Alright. Assalamualaikum. Salam. Okay. Alright. Apa lagi kata? Dia kata, betul. Berhutang demi nafsu sangat-sangat tidak baik. Ramai orang hari ni yang berhutang sebab nafsu semata-mata kan. So benda ni yang sangat-sangat masalah lah sebenarnya. Alright, so Puteri Kurisa kata apa? Ukur kemampuan sendiri, betul? Puan Rina kata apa? Yeah, peace of mind, exactly. Alright. Mbak hadir. Okay, yes. Okay, ada Nayan. Bertanggungjawab dengan hutang, exactly. So saya baca sikit lagi. Puan Rina bertanggungjawab belah dengan hutang yang dibuat, betul? Alright. Exactly. Okay, ramai orang menyokong apa yang statement Iman hari ni lah. Tak siapa paksa kita buat hutang. Exactly, betul. Alright. So, satu lagi. Sebenarnya, bila kita buat hutang ke, kita buat apa ke, dia sebenarnya balik pada benda yang paling basic iaitu perancangan keuangan. Betul tak? So, kita nak buat hutang which is tak ada masalah pun. Ada orang yang gaji 1,000 tapi hutang dia mungkin lebih daripada 1,000 tapi hutang yang memberikan keuntungan kepada dia kan. Ada orang yang gaji mungkin 2,000 tapi ada rumah sampai 10 biji, 20 biji kan. Kalau ikutkan gaji dia of course tak mampu pun dia bayar ikut gaji dia, tapi dia tak ada masalah sebab apa, orang yang menguruskan ataupun bayar hutang dia setiap bulan. Which is that's why pentingnya untuk kita pilih hutang yang betul untuk kita buat. Alright, pilih hutang yang betul untuk kita buat. Dan sebenarnya macam orang cakap kan, jangan buat hutang, mati dalam hutang kan. Sebenarnya adakah solution kepada jangan buat hutang, mati dalam hutang ni kita tak buat hutang langsung? Tak juga, kita still kena buat hutang kan. Tak ada, saya rasa tak ada siapa pun yang dekat dunia ni, especially mereka yang dah bekerja semua langsung bebas dari hutang satu sen pun. Saya rasa mustahil. Sebab majoriti orang zaman sekarang ada hutang. Kurang-kurang pun maybe motor ataupun kereta. Advance sikit mungkinlah ada hutang rumah dan sebagainya. So that's why hutang ni memang tak boleh lari daripada kita. So solution kepada hutang ni bukanlah lari daripada hutang, bukan jangan buat hutang, tapi pertama sekali maka tadi pilih hutang yang betul-betul, kedua bertanggungjawab dalam hutang kita, dan ketiga make sure kita ada financial planning yang sangat-sangat terbaik lah orang cakap. Okay, so bagi saya kalau you nampak kan, awal-awal live ni pun kita nampak dah sebenarnya tak ada isu pun untuk kita buat hutang. Tapi keywords dia adalah make sure kita urus hutang kita dengan baik. Nampak tak? Dapat tak poin kat situ? Okay, siapa dapat poin saya bagi tadi boleh komen dapat kat bawah. Right, poin yang bagi tadi boleh komen dapat dekat bawah. Alright, so saya harap you all still lagi mendengar dengan baik. Saya takut juga, takut line terputus-putus ke apa semua kan. Kalau dapat boleh komen dapat kat bawah. Right, okay guys, kalau you all boleh share, boleh tekan button share dulu. Make sure lagi ramai yang join live pada malam ini. Okay, alright, tak apa, kita continue pada soalan seterusnya. Alright, soalan seterusnya adalah line smooth. Okay, serius lah? Line saya tak okay ke? Team, minta komen team. Line saya okay ke tak team? Kalau tak okay minta inform dekat saya. So far line okay dan jelas. Okay, alright. Masalah dapat okay tune. Alright, so let's continue kita punya soalan seterusnya. Alright, soalan seterusnya dia kata macam mana takaful ataupun macam mana strategi untuk kita tak mati dalam hutang ni. Which is kita dah masuk bab strategi dah sekarang ni. You all make sure take note strategi yang Iman nak bagi tahu ni. Macam mana takaful boleh ada, macam mana takaful boleh ada duit banyak-banyak untuk bagi waris ataupun carut. Saya tak advance sikit soalan ni. Okay, right. Soalan kedua adalah apa metod terbaik dalam takaful supaya mati tidak tinggalkan hutang. So kan bila sekarang kita soal kat strategi mati tak tinggal hutang, tapi bila masuk cakap takaful je mungkin ada orang yang takaful tak nak kan. Kadang setengah orang saya tak sure kenapa ada setengah orang tu mentaliti dia tentang takaful ni macam, saya tak sure, mungkin ada yang dia kata ada orang cakap scam lah apa semua. Saya tak rasa benda tu scam sebab benda tu benda yang penting untuk kita kan. You all tak kena, you all maybe dah kata tak penting, tapi
kalau orang dah pernah kena sebenarnya dia tahu kepentingan takaful tu. Contohlah, hanya bermodalkan maybe dalam RM60 sebulan, kita boleh menyimpan harta sebanyak RM100,000, contoh kan. Tapi bila cakap buat takaful je korang tak minat, aku pun tak sure kenapa. Tapi tak apalah, kita minta Imam penjelaskan why takaful ni penting untuk make sure kita ada protection untuk diri kita dan keluarga kita. Dan sebenarnya inilah strategi supaya kita tidak mati dalam hutang. So ni strategi dia, tak ada strategi yang pelik-pelik pun, tak ada ilmu daripada langit ke, tak ada. Sebenarnya strategi untuk tak mati dalam hutang ni adalah make sure kita ada perlindungan dan perancangan keuangan yang sangat-sangat baik. So Iman, boleh pergi jawab soalan yang saya bagi tadi. Okay, baik. Alright, benda kalau mati, lepas tu hutang tak terlangsai, itu memang berlaku. Okay, ada situation yang memang orang mati, hutang tak settle. Okay, kalau boleh elakkanlah sebab yelah, dalam Islam pun cakap kalau kita mati dalam hutang, even kita mati syahid sekalipun, kita tak dapat bau syurga tu. Betul tak Syauqi? Berat lah kes hutang ni, bukan boleh buat main Yes, betul. Jadi macam mana kita nak manage? Apa strategi kita untuk settlekan hutang? Macam mana kita yelah, tak nak mati dalam hutang. Okay, so jawapan satu-satunya lah cara adalah dengan adanya takaful. Okay, betul. Takaful ni, okay, saya betul lah cakap Syauqi tadi, mentaliti orang beza-beza. Memang ada orang rasa macam takaful ni penting, ada orang rasa macam takaful ni macam scam je kan. Tapi memang takaful ni penting dalam hidup kita. Takaful itu adalah keperluan, bukan kehendak. Okay, takaful adalah keperluan. Jadinya solusi untuk hindarkan diri kita mati dalam hutang adalah takaful. Sebab dalam takaful ada hibah. Okay, ada hibah. Jadinya kepada sesiapa yang tak pernah dengar apa tu hibah. Hibah apa tu kan? Hibah tu sebenarnya adalah pemberian kita untuk waris kita, untuk family kita. Okay? Sebab seperti mana yang saya cakap tadi, ada memang memang pernah berlaku orang meninggal tetapi hutang tak terlangsai. Sendiri memang klien AGG sendiri memang pernah berlaku. Adik dia meninggal dalam tidur, okey, tetapi baru je beli kereta dalam masa 3 tahun. Okey? Kan kalau beli kereta kan kita kena bayar dalam 9 tahun, betul tak? Betul tak Syauqi? Okay. Jadi dia sempat bayar dalam masa 3 tahun je. Lagi dalam 6 tahun tu siapa nak bayar hutang kereta tu? Dia dah meninggal. Siapa nak laksaikan hutang tu? Jadi orang bank akan cari waris. Orang bank akan cari abang dia lah. Abang ni klien AGG juga. Okay. Jadi bila bank cari klien AGG ni, cari abang dia, tapi abang dia tak mampu untuk bayarkan hutang dia sebab dia tak cukup duit. Yelah, sebab masing-masing kan ada komitmen masing-masing kan, betul? Jadi dia tak mampu untuk settlekan hutang adik dia sendiri. Sebab tu pentingnya hibah ni. Hibah ni sepatutnya bila kita mati, kita nak orang mendoakan kita, betul tak? Ya, sepatutnya betul. Ni kita menyusahkan lagi orang. Tapi ni orang sumpah seranah kita kan. Kita dah menyusahkan orang pula kan. So dah terbalik lah kita punya impian mati sepatutnya. So that's why mana benda tu memang berlaku. Bukanlah orang cakap benda alah paper ni tipu lah, alah paper ni sembang lah, nak buat cerita gempa, nak promote takaful ni kan. Sebenarnya benda tu memang berlaku di dunia nyata. Right, berapa ramai orang hari ni yang gagal menguruskan harta dengan baik, akhirnya dia mati dalam keadaan bawa hutang, mati dalam keadaan yang family tak mampu nak bayar hutang-hutang dia. At the end, family pun malah fikir, family mula dah cakap macam-macam kan. Sepatutnya kita nak doa daripada orang kan, kita mati kan. Tapi akhirnya kita dapat cacian, makian daripada orang asbab kesalahan kita sendiri. Asbab kita punya pandang ringan. Alah tak apalah, buat apa aku nak spend benda yang aku tak nampak setiap bulan. Buat apa aku nak bayar 100-200 untuk benda yang tak tahu benda tu betul ke tak kan. So kadang-kadang kita terlalu mengambil ringan dan akhirnya benda tu lah menjadi
impact besar kepada kita dan masa akan datang. Kan? Dibayangkan katakanlah mati dekat dalam hutang, anak you makin sanah you, lepas tu pergi pula dia cerita kat cucu you pula one day kan. Dia kata, kau tahu tak atuk kau dulu, lepas tu bawa pula cicit pula. So benda tu berpanjangan asbab kesalahan kita. Okay, asal kecuaian kita sendiri kan. Faham lah manusia kan. Bapak kau ni mati banyak hutang lah, tinggal macam tu, nyusahkan orang betul, biasalah kan. So that's why pentingnya pengurusan harta. Pengurusan harta ni sangat penting lah, which is basically you kena ada takaful lah. Sangat-sangat penting. Kan, ada juga orang tanya, mungkin saya pernah dengar lah soalan ni kan. Saya biasa dengar dapat kes ni. Katakanlah seseorang tu mati kan, macam especially dalam kes rumah. Rumah, kalau you all nak tahu, kalau rumah kita mati, kalau kita dilindungi oleh takaful, tapi bukan takaful yang biasa kita ambil dengan ejen tu, takaful yang memang under bank ataupun kita ambil asing. Tapi rumah antara hutang yang boleh diprotect asing. Maknanya hutang rumah ni dia ada takaful khas untuk rumah. Kalau you all tak tahu. So maknanya ada, kenapa bagi saya kan, ada juga klien tanya macam ni tau, tanya, takaful ni wajib ambil ke? Saya benda tu memang, lepas tu dia kata lah, bank ni nak upsell ni, bank ni nak bagi produk lebih je ni, bank ni memang sajalah tu nak bagi aku tambah bayar hutang bulan-bulan lebih ke apa semua kan. Terlalu banyak negative thinking kepada takaful tu. Sedangkan yelah memanglah benda tu tak wajib, tapi kita tak tahu worst case scenario berlaku pada diri kita kan. Tiba-tiba hari ni dapat kunci, besok mati, dah siapa nak bayar hutang. So that's why kebanyakan property investor kat luar sana dia tak takut pun. Ada property 10 biji ke 20 biji ke kan. Katakanlah dia mati, kalau dia betul-betul ambil takaful apa semua, rumah tu automatic dapat free kepada ahli keluarga dia. Yang ni yang orang cakap pentingnya takaful. So katakanlah si Pak Abu tu ada 10 biji rumah dan 10-10 dia tak ada takaful. Dia bayangkan katakanlah dia meninggal, siapa nak bayar hutang 10 biji rumah dia tu? Siapa yang nak bayar? Which is kalau anak dia pun kepala otak boleh handle property banyak-banyak, which is okay lah. Tapi kalau anak dia pun rasa macam benda semua beban, tak ada siapa yang nak tolong bayar hutang dia. So akhirnya macam-macam lah jadi kan selepas berlakunya kematian orang yang buat hutang tu. Alright. So bagi saya kan, saya tak sure pendapat Iman macam mana. Bagi saya kalau ada orang tanya saya, berapa takaful yang kita patut ambil? Saya tak sure, tapi carangan saya adalah kita kena kira berapa banyak hutang kita ada. Itu pendapat saya lah. Apa yang saya belajar, berapa hutang kita ada, itulah jumlah takaful yang ataupun hibah yang kita perlu ambil. Saya tak sure macam mana pendapat Iman. Bagi saya itu yang paling selamat lah bagi saya. So macam mana Iman? Ada orang tanya, kalau takaful ni nak ambil berapa banyak ni takaful ni? 1,000 ke 200,000? So macam mana pendapat Iman? Okey, berapa banyak hibah yang perlu kita ambil kan? Okey. Dalam industri punya calculation, okay, sepatutnya kita kena sediakan hibah, okay, untuk gaji kita selama 5 tahun. Okay, contohnya kalau gaji kita sebanyak 3,000, okay, contoh gaji sebanyak 3,000, okay, kita darabkan dengan 12, darabkan dengan 5 tahun. Okay, so sebanyak tu lah sepatutnya kita ada hibah. 3,000 darab 12. Alright, so maknanya gaji kita darab setahun Darab 12, okey. Betul. Okey, darab dengan 5 tahun. Darab 5? Ya, 5. Alright, 180,000, betul tak? Ya, apa yang kira, you boleh kira sekali, 180,000, betul tak? Okey. Ya. Okey, banyak faham? tu. Banyak kan? Kiranya kalau 5 tahun tu, 5 tahun punya gaji agak lama lah. Tapi kalau betul. Tapi kita boleh juga kita buat untuk 1 tahun je. Okay? Kita ambil yang 1 tahun je, gaji kita 1 tahun supaya asalkan ada je hibah. Asalkan ada. Sebab hibah ni penting, betul tak Syauqi? Hibah ni penting. Okay? Betul, sangat-sangat penting. Kalau you nak tahu lah apa yang saya dengar daripada kawan-kawan Chinese, dia kata why Chinese sangat-sangat penting ambil insurans. Okay, kalau you tahu antara rahsia kekayaan bangsa Chinese ni, setiap generasi je, once katakanlah atuk dia mati, atuk dia tinggalkan banyak insurans punya cover tu dekat anak dia. So anak dia pula akan buat insurans juga. So that's why tak pelik kenapa Chinese ni banyak, bukan dia banyak duit sebab dia pandai simpan duit saja, tapi dia pandai uruskan duit dia. You katakanlah Tok Wan dia buat coverage juta, so mati anak dapat juta. Tu anak tu pula
buat juga katakanlah apa coverage juta juga. So maknanya duit yang dapat juta tu diletaklah dekat beli property ke, dia letak dekat apa macam unit trust ke apa semua. Maknanya every year dia gunakan duit insurans tu untuk dapatkan income kepada family dia. Katakanlah sejuta. Okay, katakanlah sejuta darab katakanlah 5%. Maknanya kalau dia pakai duit tok wan dia tu letak dekat unit trust katakanlah 5%, every year dapat juga 50,000. 50,000 bahagi dengan 12. 50,000 bahagi 12. So bermakna bolehlah anak-anak ada cucu-cucu dia buat passive income sebulan 4,000 lebih macam tu. Kan? Kalau benda tu berlaku, kalau benda tu dia buat generasi per generasi, you bayangkan berapa banyak duit yang ada. So that's why benda ni especially Malay sangat kurang tentang kesedaran takaful ni. Kalau Chinese insurance lah, tapi kalau Muslim takaful. So sangat-sangat kurang benda ni. So itulah yang diperjuangkan oleh Iman dan rakan-rakan dia, especially di AGG, untuk make sure Bumi Putra ni, bangsa Melayu kita ni tahu kesedaran tentang takaful. Kan? So that's why penting sangat-sangat ada takaful ni. Tak jadi, saya suka cakap macam ni tau. Ada kawan-kawan saya yang tak boleh takaful kata, kau tak jadi tak apa. Tak jadi macam dia macam ni lah, kalau kita bawa kereta tak pakai seat belt, tak kena sambar tak apa, okey tak ada masalah. Tapi kalau terjadi, betul tak? So analogi yang simple kan. So kalau nak kata saya ni, betul ke takaful ni proven, betul ke tak tipu ke, saya dah claim. Saya dah pernah claim dengan AGG sendiri. Saya claim Etika ni bulan 1 kot, masa dah pernah claim dah benda tu. Mana tu tak tipu lah benda tu. Walaupun demam biasa je kan, tapi pergilah dekat pantai untuk lebih selesa. So benda tu memang tak tipu lah. Saya punya coverage berapa 8,000 kot malam tu kan, 3 malam 8,000. So which is 8,000 kan. Kau fikirlah kalau aku nak keluar RM8,000 3 malam, baik tidur dekat hotel yang lebih selesa kan. Tapi saya bayar pun, saya baru berapa bulan tak ingat, baru sangat. So maknanya saya untung lagi lah, saya bayar beberapa bulan, 3 bulan waktu tu kan, Etika dah cover saya dah 8,000. So untung sangat-sangat. So bagi saya yang pernah claim ni, saya tahulah keuntungan dia. Tapi you all tak pernah claim, try lah claim. Kalau tak ada cover, ambil lah cover dulu kan. Kalau tak ada cover nak claim macam mana? Betul tak? Alright, betul lah analogi tu. Tak pakai seatbelt tak kena sama tak apalah. Betul tak? Simple je analogi tu. Kan, tak kena sama tak apalah. Kalau kena, kau bayar je lah, tak ada masalah. Kan, itu kalau simple analogi, simple analogi tak pakai seatbelt. Kalau kena pula lumpuh ke apa-apa ke kan. So fikir-fikir sendirilah. Saya tak katalah, kan saya ada orang kata saya ni promote takaful, tak. Semua saya menceritakan benda yang real situation yang berlaku, real case. Benda ni kalau orang tahu kena banyak baca. Banyak sangat orang ceritakan pasal benda ni. So please take note dan aware benda ni. Alright. Okay, kat mana tadi kita man? Okay guys, kalau you all ada soalan, you all boleh. Okay guys, kalau you all ada soalan, you all boleh komen kat bawah untuk tanya terus dengan Iman. In case kalau ada apa-apa soalan yang mungkin terfikir ke, kalau tanya pasal takaful ke kan, apa semua, you all boleh tanya dekat ruang komen untuk Iman jawab soalan-soalan you all. Mungkin saya tak boleh jawab, tapi saya serahkan kepada Iman, dia lebih expert untuk dijawab soalan-soalan yang mungkin bermain di fikiran you all. Mungkin you all sebelum ni terlalu tinggal negatif sangat dekat takaful ni kan. Takaful ni apalah, banyak sangat korang punya negative thinking tu. Korang boleh tanya dekat ruang komen untuk Iman jawab persoalan daripada korang semua. Guys, sebelum saya nak lupa, okay, viewer kita dah naik dah. Okay, which is kalau you all belum share lagi, boleh sharekan kepada seramai mungkin orang supaya mereka tahu apa yang kita tengah sembang pada malam ini. Which is kesedaran ni sangat-sangat penting. Dan tajuk kita mana pun, strategi mati tak tinggal hutang. Walau banyak mana hutang kau ada sekalipun, kau takkan mati tinggal hutang. So itulah tajuk kita pada malam ni. Dan Iman terangkan strategi dia adalah make sure kita ada takaful pun protection. Alright. So Man, sambung Man. Apa yang kita sembang tadi Man? Okay, berapa banyak sepatutnya kita ada? Berapa banyak hibah yang sepatutnya kita ada kan? Okay. Itu saya dah cakap tadi, untuk gaji setahun pun boleh. Okay, asalkan ada. Oh, gaji setahun. Tapi yang paling penting, dalam pengurusan kewangan kita, sepatutnya 10% daripada gaji untuk protection, untuk takaful. Okay. 10%. 10% je, tak banyak. 10% je. So, bila
kita dah ada takaful, kita dah ada hibah. Saya dah cakap apa maksud hibah tadi, sebagai hadiah. Sebagai kita hibah ni pemberian kita kepada waris kita. Jadinya bila kita dah bagi hibah dekat keluarga, so bila kita meninggal, waris kita boleh uruskan hutang kita. Sebab dia orang dah dapat duit sebanyak contoh 100,000 hibah. So dia boleh settlekan hutang. So kita tak adalah menyusahkan family kita untuk settlekan, penat-penat nak settlekan hutang ke apa kan. Tapi ada juga mentaliti orang yang tak apa, aku dah ada duit dekat bank, aku dah ada duit savings, aku dah ada invest dekat sana, invest kat sini, duit aku banyak. Tapi duit tu akan dibekukan kalau kita meninggal dunia. Exactly. Yes. Pada you all tak tahu, kalau kita mati, duit kita akan freeze tau. Dan silap saya berapa lama kan tempoh sebelum benda tu freeze lepas kita mati tu? Dalam masa 3 hari je. 3 hari kalau tak 3 hari. So kalau jenis yang memang tahu orang tu tiba-tiba nazak kan, you boleh dekat-dekat lah minta password ke bank account semua boleh lah. Tapi kalau yang mati mengejut, so memang tak boleh diselamatkan kan. Ada setengah orang dia bijak lah kan, macam maybe bukan bijak lah, maksudnya dia mengambil langkah yang betul. Maknanya kata kalau waktu orang tu maybe ayah dia kena nak meninggal, maybe ayah tu bagi siap-siap lah password bank account semua supaya make sure duit tu keluar dulu, pindah ke account mana-mana dulu sebelum account tu di freeze kan. So kalau yang jadi mati tiba-tiba meninggal ni kita tak tahulah kan, bank account ke apa semua kita memang tak tahu, so memang freeze macam tu sahaja. Rugilah kan, you bayangkan you punya saving sebelum ni kerja puluh-puluh tahun kan, terpaksa kat perut apa semua, dan sekali dia tu freeze macam tu je. Tak boleh buat apa-apa, so sangat-sangat rugi. Kan, sangat-sangat rugi. Dan sial lah family you, mungkin dia orang boleh buat tahlil makan steak ke, duit banyak kan, tahlil makan steak ke apa semua, tapi tak boleh buat apa-apa, duit tu freeze. So penting sangat-sangat lah untuk kita betul-betul urus secara proper benda ni. So saya pernah baca satu buku ni, Rizal Naidu. Saya pernah baca buku ni, dia kata apa kan, once semua orang waktu kita meninggal kan, semua orang datang hanya cakap terima kasih, bagi makan, tahlil apa semua, takziah macam tu. Hanya seorang sahaja yang datang beri harapan baru kepada kita. Siapa? Takahut. Right, siapa? Guys, siapa yang bagi harapan baru kepada waris? Kan, biasa kalau kita buat tahlil kan, yang datang adik-beradik ke semua kan, biasa datang dan nangis sikit, salam-salam sikit semua. Okay, bla bla. Okay, so kau binalah hidup baru kau. Siapa je yang datang kan, bawa harapan baru kepada keluarga tu? You boleh komen kat bawah. Saya rasa boleh komen kat bawah. Kan? Siapa tahu siapa yang datang bawa harapan baru kepada keluarga tu setelah dia punya sumber mata pencaharian tu meninggal. You boleh komen kat bawah. Kan, waktu orang semua sedih-sedih, okey tak apalah, bersabarlah, tabahlah, whatever. Seorang tu je datang dengan harapan baru untuk keluarga tu. Okay, kalau you all tahu boleh komen kat bawah. Saya rasa saya macam lag sikit lah, saya tak sure. Okay, kalau you all tahu boleh komen dekat ruangan bawah. Exactly, Puan Rina dia kata takaful advisor. Ini sajalah insan yang datang bawa harapan baru kepada keluarga tu kan. Waktu ketika semua orang bersedih kan. Guys, kalau katakanlah siapa-siapa yang ada keluarga kita meninggal, orang akan datang hanya normally takziah, buat bagi semangat standard lah, tapi jarang sangat orang bagi duit kepada kita. Siapa kat sini yang ada family dia kata, "Oi, kalau kau mati confirm aku datang kat family kau, aku bagi berapa hutang kau semua aku bayar." Kan? Siapa ada keluarga macam tu, which is sangat-sangat beruntung lah. Sangat-sangat untung sangat-sangat lah. Tapi majority saya kata yang datang memberi harapan baru kepada sebuah keluarga hanyalah takaful advisor. Kan? That's why perjuangan mereka ni perjuangan mulia guys. Support mereka ni, especially Bumi Putra. Kan? Banyak lagi Bumi Putra yang belum tahu kepentingan takaful. So which is kalau you dah ambil takaful, share dengan kawan-kawan, boleh ambil takaful, ambil lah takaful ni. Benda ni sangat penting. Alright. So okay, betul, harapan baru kepada keluarga. So sangat penting lah takaful ni kan. Okay man, ada setengah orang kan, tak termasuk dalam topik soalan ni lah, ada setengah orang yang dia contohlah dia baru belajar tentang property investment ke, stock investment ke apa semua kan, dia belajar tentang pelaburan-pelaburan ni. Dia pun memang okay lah financial dia pun semua kan. Dia always beli. Dia beli kan. Tapi dia lupa
once dia banyak attacking, dia lupa untuk ada defending. So macam mana komen Iman? Mana satu? Attacking dulu ke defending dulu? So tak komen Iman. Okay. Terima kasih soalan tu. Alright. Kepada sesiapa yang selalu attacking dulu, selalu invest dulu kan, macam fikir baik aku beranakkan duit aku dulu. Aku nak kaya cepat. Macam tu kan. Biasanya orang mentaliti Melayu macam tu lah. Okay. Tetapi sebenarnya dalam kewangan, dalam menguruskan kewangan, kita kena back to basic, which is kita kena tengok balik piramid kewangan. Okay. Kepada sesiapa yang tak pernah dengar piramid kewangan tu. Okay. Piramid kewangan tu kan piramid kan. Okay. Base yang paling bawah tu adalah perkara yang paling penting. Biasanya piramid orang biasa dengar piramid makanan lah kan. So paling bawah memang perkara yang paling penting. Okay. Dalam piramid kewangan, apa yang paling bawah tu, base dalam piramid kewangan adalah protection. Okay, adalah takaful. Jadinya bila kita dah ada duit, okay, dah ada duit apa semua, first thing first, kita kena ada protection. Kita perlu lindung duit kita tu sebelum kita invest. Okay, biasanya orang invest dulu baru nak cari protection apa semua. Okay, sebenarnya kita kena lindung duit kita yang banyak tu. Rugilah kalau kita banyak duit tapi duit tu tak ada protection. Macam rugi gila macam tadi macam ada orang banyak harta, banyak beli semua tapi tak ada protection. Sangat rugi. Sebab bila kita meninggal nanti, apa akan jadi dekat duit tu? Gone macam tu je lah, betul tak Syaki? Akan dibegukan macam tu je. Betul. Sebab tu kita kena protect duit kita. Sebab betul. One day, basic adalah lindung. Yes, betul. Yes, betul. Jadinya kita kena lindung duit kita. So that's why memang basic gila-gila lah protection tu. Betul. So macam saya baru dengar kelas tadi, dia kata orang yang ada takaful ni, orang ada hibah ni, dia orang yang merancang untuk kematian. Right? Siapa yang ada takaful ataupun hibah ni, orang yang merancang untuk kematian. Bukanlah kita merancang untuk mati ni hanya amal ibadat kita saja kan. Solat apa semua tu, benda tu memang wajib kan, benda tu memang kita kena buat untuk persiapan mati kita. Tapi selain daripada amal ibadat tu, persiapan untuk mati juga adalah you kena ada protection ataupun takaful untuk make sure you dah mati tu memang dah mati, dah tutup cerita lah. Orang hidup ni, so macam mana life orang yang hidup ni, orang yang continue hidup ni, macam mana dia orang survive tanpa ketiadaan orang yang tanker ataupun dia punya punca rezeki kepada keluarga dia kan. Mungkin ada orang cakap alamak 1,000 kan banyak mana pun, sehari boleh habis. Beli kereta maybe Honda sebiji dah habis lah 100,000 kan. Betul, tapi itu semua dengan itu tak boleh nak kata lah, itu semua pilihan masing-masing. At least kita dah bagi yang terbaik untuk mereka yang still hidup. So dia nak beli apa ke, itu pilihan masing-masing. Tapi bagi saya, once you dah start ada protection, dah start maknanya kita dah start bantu family kita pun sebenarnya kan. So that's why penting sangat ada takaful kan. Ada juga orang cakap macam ni tau, aku ni tak banyak harta lah, so kesian family aku kalau aku mati je tak ada harta kan. Sebenarnya kalau you nak tahu, you boleh cipta harta bernilai ratusan ribu ringgit serendah puluhan ringgit sahaja. Right, you boleh cipta harta yang bernilai ratusan ribu ringgit serendah puluhan ringgit saja. Saya tak cerita benda ni lah kan. Nanti Iman boleh cerita more details tentang benda ni kejap lagi. Hujung-hujung ni kan kita bagi slot untuk Iman ceritakan apa yang Iman boleh bantu kita punya viewers ni. Right, so macam tak logik kan. Boleh ke kita serendah RM80 ke serendah RM60 ke untuk ada harta yang bernilai ratusan ribu ringgit? Bunyi macam tak logik. Kalau kita kumpul sebulan 60 pun tak tentu lagi kita boleh kumpul sebanyak RM200,000, RM100,000 kan, which is benda tu logik, tapi depends kepada strategi dan planning masing-masing. So that's why tak pelik pun orang yang ada ilmu dia akan cakap okey boleh je, kenapa tak boleh pula aku mati walaupun aku tak kumpul harta, tapi aku boleh je mati tinggalkan harta. Walaupun aku just bayar harta aku tu mungkin dalam RM60, RM80 sebulan, which is benda tu boleh je. So benda ni kejap Iman akan cerita kejap lagi hujung-hujung ni. So kita akan pergi ke soalan seterusnya guys.
Kalau you all ada soalan boleh komen dekat soalan bahagian ruangan komen dan saya berikan soalan. Alright, soalan. Nak tanya, kalau ada hibah, ada nama yang kita hibahkan tu meninggal sebelum kita, adakah kita boleh tukar nama orang yang nak kita bagi hibah? So macam mana main komen? Boleh. Boleh. Jawapannya Oh, boleh. exactly. Kalau kita dah buat hibah contohnya nama parents, okay? Tapi tiba-tiba parents pergi dulu. Kita boleh tukar nama hibah tu. Alright. Okay? Contact je Takaful Advisor nak tukar. Macam tu. Nampak tak? Sebenarnya tak ada benda yang susah pun. Setiap masalah ada solution. Kalau rasa macam tak tahu nama siapa nak bubuh, bolehlah bubuh nama saya kat situ. Okay? Alright. Okay. Alright, next. Kita soalan lagi tak? Okay, siapa ada soalan boleh komen kat bawah sebelum saya nak continue ke soalan seterusnya. Guys, siapa yang menonton live ni, kalau you all belum share, boleh tekan button share. Sebab kita punya, kita nak bagi free ebook pada you all semua. Okay, you all like live ni dan sharekan live ni kepada seramai mungkin orang sebab kita nak berikan ebook yang bernilai RM199 secara percuma saja. Which is ebook tu akan terangkan kepada you all step by step macam mana kita nak memiliki rumah pertama kita. Alright, so boleh download ebook ni, kejap lagi tim kita akan bagi pastekan dia punya link, tapi minta you all share dulu dan tekan button like untuk live kali ini. Alright, kita boleh pergi 2 soalan man. Kita ada lagi 2 soalan. Alright, kita lagi 2 soalan. Okay, apa lagi function hibah selain settlekan hutang? Kalau Iman boleh cerita, apa lagi function hibah ni kata? Okay, apa lagi function hibah? Okay, seperti yang saya cakap tadi, hibah bermaksud pemberian kita kepada waris kita kalau kita meninggal dunia nanti. Okay, itu salah satu function hibah lah, sebagai hadiah kepada waris. Dan satu lagi function hibah adalah sebagai sumber pendapatan kita kalau kita cacat kekal. Okay, contohnya kalau kita lumpuh. Okay, bila kita lumpuh, kita tak, berkemungkinan besar kita tak boleh bekerja. Alright, bila kita tak boleh bekerja ni, family lah yang kena tolong kita untuk belikan perubatan, belikan tu, belikan ni. Jadi macam mana kita nak dapat duit tu dengan adanya hibah. Hibah tu bolehlah kita teruskan hidup kita kalau kita tak bekerja. Macam tu. So itulah 2 function exactly. hibah. Okay. Jadi okay, alright guys, mungkin you all faham konsep hibah. Sebelum ni hanya mati saja kan, dapat duit kan. Kalau aku mati tak berasa lah aku duit tu kan. Betul lah, mungkin dia akan rasa macam tu. Tapi jangan risau, walaupun you tak mati tapi you ada cacat kekal ke apa semua, you still layak untuk gunakan duit tu. Maknanya you still rasa lah duit tu waktu hidup. So maknanya jangan risau, walaupun tak mati still lagi boleh rasa duit tu kan. Mungkin dalam, depends pada you punya coverage lah, mungkin dalam RM1,000 ke RM200,000 ke kan. Iman, saya nak ceritakan kes kenapa takaful ni penting, which is sebenarnya benda ni berlaku dekat orang terdekat saya juga. Dia macam ni tau, dia tak ada takaful, dia memang tak ada protection apa-apa. Tapi sekarang ni dia memang ada komplikasi sakit. Sakit tu sakit yang teruk lah, memang kira macam dia antara orang yang layak, kalau ada hibah dia memang layak dapat hibah. Tapi sekarang ni dia hanya teruskan hidup sahaja. So dia terpaksa, kalau ada harta tu, maybe dia terpaksa let go apa-apa yang dia ada demi kelangsungan hidup dia. Sebab apa? Dia tak ada coverage untuk cover dia punya sakit. Bagi saya kan, benda yang paling sedih adalah kita terpaksa korbankan harta benda yang kita kumpul selama ni semata-mata untuk tampung kita punya kos sakit. Bagi saya benda tu benda sangat rugi. Dibayangkan you nak harta, of course you nak enjoy your life, you nak bagi family you dan sebagainya, tapi terpaksa guna sebab benda-benda sakit ni disebabkan you tak ada protection. Nampak tak rugi dia kat situ kan? Katakanlah tiba-tiba kena jantung, tak ada hibah, terpaksa let go mana-mana rumah, rugi lah kan. Sedangkan benda tu menjadi asset untuk family kan, untuk generasi yang akan datang, tapi terpaksa jual sebab tak ada siapa nak cover, tak ada siapa nak bayarkan you punya pembiayaan pembiayaan hospital dan sebagainya. So benda tu memang berlaku dekat family saya. So bukan family saya lah, orang terdekat lah, family jauh lah kan. Dia sekarang memang masalah, so memang tak boleh buat apa-apa. So ke apa semua memang tak ada. So memang lah terpaksa lah pakai duit apa dia, mungkin habis, gone. So dulu dia adalah orang yang menjadi sumber rezeki untuk family lah, tapi at the end memang dah tak boleh buat apa-apa. So kita nak bantu dia dengan cara beli tanah dia pun maybe mungkin
dia ada aset tanah, tapi bila kita nak beli, Ifalah maybe anak dia tak nak apa semua, tapi saya rasa di lubuk hati dia nak jual tanah yang dia ada. Okay, dia tanah yang dia ada, tapi disebabkan oleh maybe family tak nak ke apa semua, dia tak nak jual benda tu. So maybe saya yakin di hati kecil dia bukanlah nak kaya apa semua, dia just nak survive sahaja. Tapi yalah, biasalah kan, kalau jadi kes macam ni macam mana? Nampak, kalau ada harta pun tak boleh jual, tak boleh kata apa-apa. So terpaksalah survive dengan apa yang ada. At least katakanlah dia ada takaful protection ke apa semua, kalau ada 100,000 pun which is okay lah, boleh survive. Mungkin dalam 2-3 tahun ke, depends pada dia punya masalah tu lah kan. So penting lah benda ni. Saya tak nak ulang ayat penting banyak kali, tapi memang penting. Okay, alright. So tu soalan yang ketiga. Guys, kalau ada soalan boleh komen dekat ruangan komen. Okay, Nazira Yani. Okay, Nazira Yani, Iman, betul ke kalau dah sakit positif COVID dah tak boleh apply takaful? Ni soalan bagus ni. Soalan bagus. Saya pun terfikir juga. Kalau orang yang nak tiba-tiba lah, COVID ni tiba-tiba ramai insaf nak ambil takaful kan, dia tengok kawan dia yang positif ni. Kau positif minggu lepas kan, kau dapat duit mungkin saya etika dia bagi ikut, ya kalau positif dapat duit ke apa semua tu kan. Saya bayangkan katakanlah kawan dia kena positif, dia pun positif, tapi tiba-tiba yang ada takaful ni keluar lepas positif tu happy je. Pasal kau happy sangat ni? Etika kau bagi ke duit kot. Ke hospital kau dapat duit RM5,000 kot, sana aku RM5,000. Aku pun tak ada sakit teruk sangat kan dapat RM5,000 kan. Kalau kawan dia yang tak ada ni, tiba-tiba lah waktu tu tiba-tiba taubat kan. Tiba-tiba taubat, aku kena ambil takaful lah aku rasa. Aku kena ambil takaful lah, aku rasa rugi lah. Kawan aku bayar berapa je sebulan dapat imbuhan sampai RM5,000 bila kena COVID pun semua kan. Aku dah kena ni, boleh ke ambil takaful? Ini adalah persoalan yang ramai tertanya sekarang. Saya pun ada baca beberapa artikel tentang benda ni lah. Orang tanya kan, boleh ke kalau kita ada COVID nak ambil takaful? So macam mana Iman? Saya tak sure company takaful ni berbeza-beza, tapi macam mana etika takaful? Boleh tak? Okay, betul ke kalau dah sakit atau positif COVID dah tak boleh apply takaful? Okay, jawapannya betul. Nampak? Nasib lah. Memang benda yang terjadi tau. Sebab sekarang kan memang kes tinggi gila kan, sampai 8,000 kan. And then bila diorang dah pulih, dah pulih daripada positif COVID tu, baru nak apply takaful, baru ada kesedaran untuk apply takaful. Okay, right. Memang akan di-reject. Tak boleh. Okay? Tak boleh jawapannya. Dia kalau nak apply tu, memang terjadi tau. Ada klien etika yang dia baru pulih, lepas tu etika bagi surat tulis yang mengatakan kena tangguhkan untuk apply takaful. Kena tangguhkan tau. Selama 6 bulan lah paling lama. Dia kena go through underwriting apa semua. Sebab apa? Sebab kan bila kita dah kena COVID ni, kita akan okay, kita dah pulih, tapi kita ada side effect dia tau. Kan? Betul tak? Kita akan mungkin ada organ kita yang rosak sebab kita positif COVID. Even kita dah pulih. Okay. Sebab tu dia kena go through underwriting apa semua, sebab memang akan sakit jugalah kalau even dah pulih pun. Sebab tu lah kena apply before kena positif COVID. Senang kata apply takaful semasa sihat. That's why vaksin kena ambil guys. Ya, betul. Ambil takaful, ambil vaksin. Jangan banyak sangat baca Facebook, jangan banyak sangat baca grup WhatsApp, tolong ambil vaksin sekali. Dia kalau benda dah jadi, orang macam nak cakap dah jadi, tak siapa nak cover kita. That's why takaful ni nama dia sediakan payung sebelum hujan. Kalau tak kena COVID tu, kita kena hujan lah tu. Dah hujan tu basah, dia lah tak ada kata apa lah. Tak guna sediakan payung waktu tu dah kan. So benda dah kena, memang tak boleh buat apa-apa dah. You jangan cakap pula alah takaful ni itulah, takaful ni. Tak, dia kena faham konsep takaful ni business, dia bukanlah pusat charity. Okay, takaful ni business, dia bukanlah pusat charity. That's why kalau macam bencana ke dia tak cover. Nampak tak? Apa lagi ada certain yang dia tak cover. So macam you dah ada sakit pun, ada certain tu memang dia tak cover. Sebab apa? Dia business. Kalau siapa-siapa yang sakit pun boleh cover, macam nak cakap business kan? Takkan dia nak rugi, betul tak? So bagi dia orang yang
orang yang bijak adalah orang yang mengambil takaful ni sebelum dia kena apa-apa komplikasi. Kan? Sebagai contoh lah macam cousin saya, dia start ada sakit jantung waktu dia dalam 2-3 bulan. Tapi sedangkan kalau tak saya sembang dengan member saya, takaful ni boleh start dalam baby tu kandungan 3 bulan. Saya tak sure betul ke tak, itu company lain lah. 3 bulan dah start boleh ambil takaful lah. Start dalam kandungan, dah boleh 3 bulan tu dah boleh ambil. Saya sure lah, saya sembang dengan kawan saya di company lain. Dia kata memang boleh ambil dah. Maknanya was ibu tu dah mengandung 3 bulan, dia dah boleh ambil takaful. Tu company lain lah, tak sure etika macam mana kan. Maknanya kita boleh protect seawal mungkin. Dan katakanlah banyak kes yang berlaku, once lahir ada komplikasi jantung, ada komplikasi macam-macam. Kita tak expect benda tu, tapi you bayangkan kalau kos sakit tu menelan sampai ratusan ribu ringgit. So macam mana kita nak dapatkan duit ratusan ribu ringgit tu untuk make sure baby tu boleh membesar macam biasa, boleh sihat macam biasa. Jadi benda tu memang dah berlaku dekat orang terdekat saya kan. Lahir-lahir ambil takaful apa semua, maybe tak ada kesedaran waktu tu, sampai sekarang still lagi kena survive dengan jantung bateri. Nampak tak? So maknanya every 5 years kena tukar bateri apa semua cost. Bayangkan kos-kos tu ditanggung oleh takaful, memang tak fikir apa-apa. Tapi so maknanya after 5 years kena fikir dah macam mana kita dapatkan duit ni untuk operation, tukar bateri apa semua. Dia kena fikir dah. So maknanya kalau you still kena berfikir, maknanya benda tu beban lah bagi saya kan. So once kalau lahir-lahir dah ada protection, which is sangat-sangat bagus. That's why saya suka kata benda ni Chinese buat benda ni. Lahir-lahir baby je terus buat insurans untuk anak-anak mereka. Tu saya ada baca satu quotes, dia kata itulah beza orang Melayu dengan orang Cina. Orang Melayu awal-awal lahir buka akaun Instagram. Orang Cina lahir buat insurans dulu. Kan benda tu logik lah juga kan. So pentingnya ambil takaful ni. Alright, okay Man. Okay guys, kalau ada soalan boleh tanya kat ruang komen Okay. 1, 2, 3. Macam mana tahu apa? Dah baca komen takaful waris. Okay. Alright, soalan seterusnya adalah macam mana takaful boleh ada duit banyak-banyak untuk bagi dekat waris pencarum. Kan, yelah kita bayar pun sebulan mungkin bayar RM80, RM70 kan, cover RM1,000. So macam mana takaful boleh bagi duit sebanyak tu kepada keluarga-keluarga balu ni? Okey, macam mana takaful boleh ada duit sebanyak tu untuk bagi dekat waris-waris pencarum, untuk pencarum juga. Macam mana? Okey, dalam takaful ni ada konsep tabaruk. Okey, ada konsep tabaruk which is tabaruk tu adalah tabung lah, tabung tabaruk. Okey, konsep takaful adalah setiap pencarum dalam takaful ni bersetuju untuk menolong antara satu sama lain. Diorang tolong antara satu sama lain. Jadinya bila diorang mencarum dalam takaful, sebahagian daripada duit mereka akan dimasukkan ke dalam tabung tabaruk. Okey. Jadi duit caruman itulah yang dapat membantu orang lain yang dalam kesusahan. So bila kita mencarum dalam takaful ni, kita menolong orang lain, kita sedekah kat orang lain. So at the same time kita boleh dapat pahala bila kita mencarum dalam takaful. Itulah indahnya takaful. Takaful is not a scam tau. Indah tau. Sebab dia boleh It's not scam. Okay guys. Ya, Exactly. betul. So ibarat macam ni lah, ada 5 orang kan, setiap orang bayar dekat seorang ni, bulan-bulan bayar macam duit perlindungan lah. Tiba-tiba seorang ni ada bencana, semua pakaikan duit semua tu untuk kawan yang kena musibah tu kan. Tiba-tiba bulan depan orang members tu pula dalam 5 orang tu kena musibah, so pakailah semua itu tu function. That's how takaful punya konsep. Mana kita masuk duit kita dalam tabung tu, siapa boleh pakai duit tu, berkongsi-kongsi. So you janganlah kata mana boleh pakai duit saya, kau tak kena musibah tak apalah, kau kena musibah kau tanggunglah sendiri, dah siapa nak tolong kau. Okay, so itu konsep dia, konsep takaful tu, mana support each other. Okay, tolong-menolong antara satu sama lain. Alright guys, okay, kita boleh masuk soalan yang terakhir. Sekejap guys, kita baca lah apa yang ada kat sini. Alright, orang muda sekarang lagi seronok melabur tanpa ilmu dan mengendahkan bab perlindungan takaful. Iman sebab
Kadang-kadang rasa macam diorang ni rugi sebab tak nak, sebab tak ambil benda yang paling pening. Tak faham soalan ni. Tapi faham kot soalan dia. Kita try penting kan? Penting. Sangat penting. So maknanya kalau Iman dah beritahu tadi, takaful adalah foundation, benda yang paling basic, asas. So maknanya sebelum kita nak buat apa-apa, benda yang paling basic ada lah kan. So benda paling asas. So kalau benda paling asas pun tak ada, jangan cerita tentang benda-benda yang lain dahulu. Right? Clear tak? Okay, alright. Okay guys, siapa yang menonton live ni, kalau you baru masuk, you boleh tekan button share dan make sure lagi ramai orang dapat tahu apa yang kita tengah discuss pada malam ni tentang strategi mati tanpa tinggalkan hutang. Alright guys, okay, kita dah sejam dah. Alright, kita akan baca soalan yang terakhir. Kita akan baca soalan yang terakhir sekali adalah, okay, hibah kan dah jadi hak milik bila waris kita meninggal. Macam mana kita nak make sure yang hutang tu dibayar oleh waris? Mula-mula kita sembang sedap lah kan. Kita kata, okay, bapak tinggalkan duit ni ke engkau, bapak ada hutang banyak-banyak ni, kau tolong settle kan. Dia pun kata, okay bapak, tak ada masalah bapak. Kan, tiba-tiba dah dapat duit kan, dah hilang ke mana-mana. Hutang ke mana, kan, apa ke mana. So macam mana? Okay, ya betul. Bila hibah tu diberikan kepada waris, memang 100% waris tu punya. Okay, so suka hati dia lah nak buat apa, betul tak? Jadinya sebelum kita, kalau boleh lah, sebelum kita meninggal, betul lah, kita kena pesan lah dekat contoh anak kita. Cakap, kalau ada hibah ni, tolong settlekan hutang-hutang ni. Okay, sebab kenapa kita bagi dekat waris? Sebab kita tahu yang diorang sayang lah dekat kita. So bila kita dah sayang, kita nak roh arwah tu nak tenang kan, nak tenang. Jadinya memang tanggungjawab waris untuk settlekan hutang-hutang dengan dapat duit tu lah, duit hibah tu. Dengan menggunakan duit hibah tu boleh settlekan hutang waris. Jadi before mati kita pesan awal. Ataupun saya bagi idea untuk buatlah hasrat, buatlah wasiat ke, buatlah ataupun kan kalau kita apply takaful, kita akan dapat buku polisi. Okay, kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat, waris tak tahu tau yang orang yang dah meninggal ni ada takaful. Waris tak tahu. So tiba-tiba waris tu tak tahu yang aku akan dapat hibah nanti. Waris tak tahu. Jadi sebelum kita mati, kita bagi tahu siapa penama yang kita letak dalam hibah tu. Kita bagi tahu awal-awal supaya dia orang tahu yang bila mati, okay, aku akan dapat ni, so aku kena settlekan hutang tu dulu. Aku akan settlekan hutang ayah aku dulu, baru aku boleh guna duit ni. Macam tu. Jadinya itulah, kita kena pesan dulu awal dan bagi tahu kepada penama hibah tu yang kita ada bagi hibah dekat dia. Macam tu. Penting kan kita kena inform orang penama tu untuk kita bagi tahu yang aku dah hibahkan kau banyak-banyak ni, tu in case kalau kau mati, tolonglah settlekan hutang-hutang aku kan. Tapi penting tak kalau kita buat satu macam proper agreement ke tentang benda ni, ataupun tak perlu? So macam mana? Ya, boleh boleh juga kalau nak letak buat surat. Surat kalau tak nak bagi tahulah, kalau tak nak bagi tahu nak macam surprise ke apa kan. Jadi kita letak surat. Kita buat surat, kita cakap nanti kalau dah dapat hibah ni tolong settlekan hutang macam tu kan. Jadi takaful advisor ni memang bertanggungjawab lah untuk call waris, lepas tu bacakan buku polisi, lepas tu tengok ada surat dalam buku polisi tu. Bila baca tu waris tahulah, so waris boleh settlekan hutang. Macam tu. Oh, exactly. So maknanya setiap customer dia akan setiap klien dia akan dapat satu set buku polisi. So adakah katakanlah dia simpan tak ke mana-mana, maknanya takaful advisor ada kopi lah buku tu, dia punya polisi tu? Ya, betul. Ada email. Oh, okay. Right. Email ada. Email. Ada email. Ya. Exactly. Okay, faham. Okay guys, kita dah 1 jam 14 minit kita live bersama dengan Iman. So saya harap you all semua clear tentang kenapa pentingnya untuk kita ada takaful, untuk kita protect
in case berlakunya apa-apa kepada kita kan. Macam saya cakap tadi kan, Mai, macam mana Mai kalau kita ada orang cakap kan, aku tak ada harta, macam mana aku nak cipta harta serendah berapa ringgit sebulan. Okay Mai, boleh cerita tak benda tu kepada mereka yang menonton. Guys, kalau you all boleh tekan button share, boleh tekan button share. Iman nak bagi tahu satu strategi yang macam mana you all boleh cipta harta dengan modal puluhan ringgit saja sebulan. You boleh cipta harta yang nilai dia ratusan ribu ringgit bermodalkan mungkin puluhan ringgit je sebulan. So kalau you all boleh share lagi, boleh tekan button share. So make sure ramai orang tahu apa yang Iman nak bagi tahu ni. Alright Mai, boleh share kan apa benda tu? Okey, saya ada berita baik kepada anda yang nak cipta harta dengan harga rendah, serendah below 100. Macam mana? Okey. AGG, company saya, agensi yang saya bekerja ni ada lancarkan satu program. Baru je start bulan ni, lancarkan satu program iaitu nama dia Hibah Plus. Okey. Program ni dia hibah but better. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang saya cakap tadi, hibah ni ada dua function dia. Satu adalah untuk hadiah kita kepada waris. Dan second is kalau kita cacat kekal, kita boleh gunakan duit hibah tu sebagai sumber pendapatan kita. Kelebihan daripada program Hibah Plus ni, kita ada satu lagi which is untuk cover sakit kritikal. Kalau kita sakit kritikal kan, contoh kalau kita cancer, contoh dah stage 4 apa semua kan, so kita kena go through treatments, kita kena go through chemotherapy apa semua kan, itu semua memerlukan kos, betul tak? Jadinya bila kita dah kena go through treatments apa semua, kita tak mampu tau untuk bekerja sebab kita dah sakit. Jadi macam mana kita nak teruskan hidup kita kalau kita tak bekerja, kalau kita sakit kritikal tu? Jadi program ni ada sediakan pampasan sakit kritikal sebanyak 50k. Hibah Plus ada dua, which is hibah sebanyak 100k dan pampasan kritikal sebanyak 50k. Boleh bayar serendah RM78 sahaja. Wow guys. You all boleh dapat RM150,000 bermodalkan RM78 je guys. Wow, benda ni amazing gila lah guys. Kalau you all tahu, that's why lah cakap pentingnya kita ada ilmu. Mungkin you all anggap sebelum ni, nak ada RM1,000, kena ada, aku nak tinggalkan harta RM1,000, so aku kena simpan harta RM1,000 lah. Tak pun sebenarnya. Just bermodalkan RM78 sahaja, you all dah boleh ada satu, you dah start bina you punya harta untuk family you once you dah tak ada nanti. RM100,000 lah, RM50,000 tu just add-ons kan? Macam mana? Ataupun mati boleh dapat juga RM50,000 tu? Tak, memang add-on. Add-on sekali? Yes, add-on sekali. Exactly. Wow, dahsyat. Sebenarnya serendah RM78 you boleh dapat harta, family boleh dapat harta sebanyak RM150,000. Bermakna you bayangkan, katakanlah selepas 5 bulan you carum takaful, you collapse, maknanya darab 5. So maknanya you punya modal baru RM390, you dah family you boleh dapat harta sebanyak RM150,000, which is amazing gila kan. Nak kumpul je lah, katakanlah dalam tempoh 5 bulan ni dia kata, alah tak apa cik advisor, saya tak nak carum takaful, saya nak simpan juga RM500,000 RM150,000 ni, saya nak simpan juga ni. Tak apalah, dia pun simpan lah kan. Aku target dalam 10 tahun aku boleh simpan sebanyak RM150,000 kan. Dia pun planning lah, katakanlah RM150,000 bahagi dengan 10, which is RM15,000 setahun. So bermakna bahagi dengan 12, RM1,250. RM1,250. So dia pun tak apalah, dia sombong kan. Tak apalah, saya simpan sendiri je. Boleh, saya dapat ni dah 10 tahun ni, saya boleh capai yang saya nak capai ni, RM150,000 ni. Tak ada masalah lah bagi saya. Tiba-tiba tahun kelima dia collapse kan. Dia bayangkan
RM1,250 dia terpaksa saving setiap bulan, which is kalau dia bayar takaful hanya RM78 saja. Kan, you bayangkan RM1,250 disimpan setiap bulan. Katakanlah after 5 month dia collapse. Dapatlah family dia RM6,250 sahaja. Nak comparekan dengan maknanya family dia dah rugi sebanyak RM143,000 gone. Dan yang paling sedih, husband dia terpaksa cut RM1,000 lebih sebulan untuk capai impian ada harta sebanyak RM150,000 tadi. Which is that's why pentingnya you kena ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, dia akan cakap, tak apalah, simpanlah RM150,000, anak bini aku dapatlah harta nanti. So kalau orang yang berilmu, dia akan cakap, why not aku cari satu alat yang boleh aku bayar rendah, which is dia punya impact ataupun dia punya apa yang aku nak tu sama je. Sebagai contoh takaful, yelah bayar rendah RM78 sebulan kan. Saya rasa you all makan lagi banyak bayar bulan, betul lah nak compare dengan takaful. So maknanya you pergi Starbucks ke, you lepak dekat Subway ke, you beli apa-apa kan, lagi tinggi kos daripada you bayar takaful kan. Tapi ramai orang tak sedar benda ni. Sebenarnya dengan sudah RM78 saja you dah start boleh ada harta sendiri once you dah meninggal dunia. Serendah RM78 you boleh ada harta sebanyak RM150,000. Guys, copywriting aku dahsyat bulan ni. Kan Nakib, tolong take note copywriting aku bulan ni. Okay, so maknanya you faham tak maksud saya kan. So maknanya you boleh start carut takaful kan, tak banyak je. Kalau guys, saya yakin lah you punya gaji at least katakanlah RM1,500 sebulan. RM1,500 kalau RM1,500 RM150. Maknanya tak sampai RM150 kalau ikut 10% kan, tak sampai pun 10% RM178 tu. Which is sangat-sangat okey. Alright guys, so far clear tak live pada malam ni? I hope you all semua clear live session pada malam ni sepanjang sejam 21 minit ni kan. Okay, short reminder untuk you all juga, siapa you all yang menonton live ni ada plan nak beli property this year, maybe dah start nak ada property, yang dah start ada plan nak beli tahun depan ke apa semua, Tim Safrish nak berikan consultation secara percuma sahaja kepada anda semua, which is kita dah bantu ramai guys. Kita dah bantu especially golongan muda miliki hartanah pertama mereka tahun ini. Bukan omong kosong, kita ada real testimony, real result yang kita dah bantu. Seorang pemuda umur 24 tahun ada property yang bernilai RM248,000. You all mesti macam, bro, gaji dia kalau you all tahu, gaji dia tak sampai RM2,000 pun. Okay, gaji basic dia RM1,300 sahaja. Kalau you all tengok, saya akan kongsikan. Siapa nak tengok dia punya real testimony ni? Siapa yang nak testimony ni boleh komen nak dekat bawah. Siapa yang nak boleh komen nak kat bawah. Saya tunjukkan real result yang kita dah bantu golongan muda ni untuk ada property mereka sendiri seawal usia. Siapa yang nak boleh komen nak kat bawah, saya akan tunjuk result, showcase result kepada you all yang tengok live kita kali ni. Kalau you all nak, saya boleh tontonkan. Betul. Okay, thank you Ayo Digital Sarawak. Alright, kalau you all nak, saya boleh tolong komen nak. Okay, Nabila Huda. Alright, which is let's start. Saya akan tunjukkan video kepada you. Assalamualaikum, saya Cik Patricia dari Tim Safrish. Jadi hari ini saya berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Syamil. Jadi Cik Syamil, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syamil, umur 24 tahun. 24 tahun, okey. Jadi Cik Syamil beli rumah kat mana ke? Beli dekat Cemor Megah. Cemor Megah. Jadi apa perasaan Cik Syamil bila dapat beli rumah ni? Rasa bangga lah dapat beli rumah. Bangga seronok. Okey, so adakah Cik Syamil berpuas hati dapat beli rumah kat Cemor Megah ni? Memang puas hati, dekat dengan tempat kerja, dekat dengan family, semua dekat. Wow, okey. So, kenapa Cik Syamil pilih beli rumah waktu sekarang ni? Sebab masa muda ni tak ada banyak hutang, tak ada apa kan. Sebelum kahwin boleh sesuai rumah. Okay. Dan kalau boleh, saya nak tahu Cik Syamil kerja dekat mana, sebagai apa dan berapa gaji basic? Saya kerja sebagai JMT, sebagai dispatch. Gaji? Gaji RM1,300. RM1,300, bawah RM2,000 kan? RM2,000. Jadi kita tak sangka lah gaji bawah RM2,000 tapi mampu beli rumah kan? Betul. Betul. Jadi adakah Safrish ni membantu Cik Syamil untuk membeli?
sangat membantu lah. Sangat bantu. Sangat membantu. Dan macam mana berurusan dengan Safrish? Memang senang. Senang? Senang je. Semua talian je. Online je lah? Online je. Online je, okey. Jadi, Cik Syamil, bagi suggestion untuk anak-anak muda di luar sana yang still lagi tak memiliki rumah. Saya suruhkan belilah rumah saya muda ni sebelum beli kereta apa kan. Sebab tahun ni kita rate dia tengah rendah sebab zaman KP kan. Betul. Berapa Cik Syamil nak bagi dalam 10 bintang untuk Safrish? 12 bintang. 12 bintang? 12 bintang juga. Wah, lebih sangat. Okey, jadi jom kita sebut Safrish terbaik, okey? Safrish terbaik. Okay guys, real testimony, real result yang you all boleh tengok tadi kan. Seawal usia 24 tahun dah start ada property, which is bagi saya lah, kalau muda-muda you start ada property, you dah start ada protection. Orang cakap kalau lelaki ni cerah masa depan lah kan. So that's why pentingnya you kena start planning you punya financial tu seawal mungkin. So nampak tak? Dia dah cakap tadi lah, daripada kita buat hutang kereta, baik saya beli rumah. So maknanya daripada beza dah macam cakap tadi, hutang baik dan hutang jahat. Which is benda tu mungkin anggap basic lah. Benda remeh kot, takkanlah itu pun nak kena ajar. Maybe basic, nampak basic tapi sebenarnya ini adalah benda yang sangat-sangat penting untuk you all tahu. Alright guys, sesiapa yang menonton live pada malam ni, seperti biasa saya nak remind you all, kita nak berikan e-book secara percuma saja yang bernilai RM199, which is e-book ni dah bantu mereka-mereka yang nak beli property dengan mudah. Okay, tim ni salah ni lah tim. Bagi link tim. Okay, so siapa yang nak e-book secara percuma, sekejap tunggu tim saya bagi link kat bawah sekejap. Okay, tak apa saya okay guys, tim saya dah bagi link. Guys, e-book ni dia bagi tahu kepada you all apakah step by step ataupun blueprint. First nak buat apa, second nak buat apa. Saya tahu mesti ramai di antara kita yang first step ni nak beli property tak tahu. Aku nak buat apa first step ni? Aku nak cari rumah dulu ke? Aku nak kumpul gaji dulu ke? Aku nak buat apa dulu? Dia pening-pening. So that's why e-book ni bagi tahu dah apa 5 langkah simple yang you boleh follow. Dan e-book ni bagi saya boleh jual pada harga yang mahal sebab apa? Dia menyelamatkan you daripada buat kesilapan property yang bernilai ratusan ribu ringgit. So mungkin saya boleh jual harga RM1,000, RM2,000 kan. Tapi saya rasa why not saya nak berikan e-book yang bernilai RM199 ni for free je untuk anda yang menonton live kali ini. Okay guys, so I hope you boleh tekan link kat bawah untuk download e-book ni for free saja sebelum saya tiba-tiba tak nak bagi ke apa semua. So you all boleh klik e-book yang tertera kat bawah tu. Okay guys, dan in case kalau you all ada sebarang pertanyaan, nak tanya apa-apa berkenaan rumah ke apa semua, ada plan beli property this year, InsyaAllah tim kita boleh support you, boleh bantu you, boleh advise you macam mana step by step untuk memiliki property dengan cara paling mudah, simple dan cepat. Okay guys, sebelum kita nak end live kita, Iman, apa yang kami boleh support Iman? Boleh follow IG Iman ke Instagram apa, boleh follow Facebook ke apa semua, boleh share sikit. Okay, anda boleh follow IG saya Iman Masti. Facebook pun Iman Masti. Search je Iman Masti memang ada. Boleh follow ataupun contact saya untuk dapatkan takaful, untuk dapatkan perlindungan untuk diri anda. Dan saya ingin alright guys, pergi cari. Saya ingin beri peringatan kepada sesiapa yang ada niat nak beli rumah, nak beli kereta, nak buat loan. Saya nak ingatkan, buat takaful dulu. Lindungi diri dulu, baru boleh teruskan dengan benda-benda. Okay? Okay, kalau vaksin lindung diri, lindung semua. Tapi kalau takaful ni, lindung diri, lindung harta. Nampak tak? So that's why pentingnya untuk kita start protect harta kita sebelum kita nak beli apa-apa property ke, kereta ke apa semua. Okay guys, so which is saya rasa live malam agak havoc. Ramai engage, ramai yang bertanyakan soalan semua. Saya harap you all stay dengan live ni setiap malam. You all support live ni kan. Kalau you all maybe besok tak free ke, boleh sharekan live ni, boleh tengok balik akan datang ke. Sebab apa? Untuk besok kita ada topik yang best guys. Besok topik yang best. Besok saya nak jemput dua couple yang sangat-sangat sweet ni. Dua couple yang macam sangat-sangat periang kan. Memang bagus sangat dua orang ni. Dua pasangan ni mereka adalah seorang guru. So dia akan ceritakan kenapa nak guna LPSA sedangkan kita boleh guna loan bank. Which is sebenarnya persoalan ini ramai sangat government tanya dekat LPSA ke nak pakai bank, mana better?
So besok kita punya panel akan ceritakan kepada you all semua, especially government semua, kalau you all kawan-kawan ke apa semua boleh tag mereka ataupun make sure dia untuk dapatkan untuk make sure tak terlepas live session pada besok. Boleh follow supaya you all tak miss kita punya konten-konten, kita punya live session setiap malam sepanjang COVID ni. Okay, tim saya ada paste kan. Okay, tu dia IG Imam Masdi, FB Imam Hadi. Boleh follow guys. InsyaAllah Iman akan give the best pada you all, give the best consultation, give the best advice kepada you all semua. InsyaAllah dia boleh bantu yang terbaik untuk you all semua. Okay guys, itu saja untuk live pada malam ni. Jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag Pengraju Hartanah Bumi Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys, jumpa besok malam pukul 9 malam. Make sure jangan miss. Bye bye, Assalamualaikum. Jumpa besok malam.